Assalamualaikum, salam perjuangan. Anda bersama dengan saya Ahyat Ishak dalam satu lagi sesi, dalam satu lagi segmen Ahyat Ishak Show. Yeay! Dan hari ini kami akan mendedahkan, membongkar, membedah satu topik yang sangat-sangat kritikal, satu masalah besar dalam masyarakat kita. Kita akan berkongsi tentang topik pewarisan hartanah. Berani nak beli rumah, beranilah nak kena uruskan harta pusaka itu. Dan untuk kita merungkaikan isu ini, saya bersama dengan seorang sahabat yang hebat. Bukan sahaja dia handsome, dia baik, dia pandai, dia sangat-sangat awesome. Beliau adalah the one and only Tuan Cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ya? Apa khabar semua? Masya Allah, syukur Alhamdulillah dapat bersama-sama dengan Hayat dalam satu sesi perkongsian awesome. I think this is a fantastic, orang kata apa, opportunity untuk berkongsi ilmu, dan saya kagum dengan usaha Hayat untuk berkongsi ilmu ni kepada masyarakat. Apatah lagi pada waktu bulan Ramadan ni kan. Ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Betul, inilah. Betul, yes. Dan saya fikir benda ni kan, Cam, lagi-lagi isu pewarisan ni, sepatutnya kita kena lihat sebagai dakwah. Ini Betul. dakwah yang sangat-sangat penting yang mungkin tak sampai kepada masyarakat secara meluas, dan itulah yang kita nak lakukan hari ini. Sebenarnya saya dan Cam ni tak sabar sangat, dalam bahasa hipster, tazabar. Siapa boleh tulis? Tazabar. Tulis. Kita tazabar. Wow. Tazabar. So sebelum kami nak memulakan dan sebelum kita nak mengenali Tuan Cam dengan lebih dengan lebih rapat, boleh tak saya nak semak dulu, adakah semua volume kami okey? Adakah audio okey? Adakah video okey? Are you guys okay? Okay, are you guys okay? Alright. Dan saya pun nak raikan beberapa sahabat-sahabat yang sudah ke udara sekarang ini. Ahmad Safwan, apa khabar? Rohizat, waalaikumsalam. Itu kira blanket approval semualah. Saya dah jawab salam semua orang lah. Liana Jasmi, apa khabar? Tu tim saya tu, Cam. Tim. Wow. Okay, Syafiq dan Encik Cam. Okay. Muhammad Ai, Korean Cam Opa. Allahu Akbar. Inilah dia kesan apa nama PKP ni. Sebab kedai potong rambut tak boleh nak pergi kan. So semua jatuh panjang. Oh, kalau letak gel tu betul-betul boleh jadi K-pop. Aduh, tu dia. So kenalah cakap Korea sikit kan. Ayo. Dan kawan-kawan kita ni mungkin dah ada yang dah katam dah semua. K-pop, K-drama semua dah katam. Sekarang ni kita nak katam pula ilmu pewarisan. Thank you Hari, Amira, Liana Jasmi, Datuk Nazri pun bersama dengan Masya Allah, Datuk handsome pun ada. Datuk handsome. Jangan lebih-lebih sangat dengan Datuk ni. Okey. Muhammad Hambali terbaik. Okey. Wow, Fazril, one of my sahabat follower yang sentiasa bersama kita. Yes, Rita, Audio Tune, thank you very much. Rohizat, Liza, Basir, Abdul Ghaffar, ni sahabat daripada Utara ni. Masya Allah, orang dan Fikri, K-pop bosku. Alright. Ada juga sahabat-sahabat kita dari KB, Abdul Muhaimin ni. Masya Allah, Ustaz Muhaimin tu. Wow. Ustaz. Itu tim saya tu. Wow. Okey, boleh tak anda like banyak-banyak, love banyak-banyak, komen banyak-banyak, dan yang paling penting kita nak tekan butang share. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kerana butang share hari ini bakal menjadi mungkin kita punya sedikit usaha kita untuk menyampaikan dakwah ilmu-ilmu yang penting ini, iaitu kita nak bercerita tentang pewarisan hartanah. Kerana Ahyat risau, ramai orang macam Ahyat. Cam, Ahyat risau ramai orang macam Ahyat yang mengajar nak beli hartanah, tapi nak bela hartanah. Ini yang masalahnya. Ini masalahnya. Dan nak bela dalam keadaan hidup atau mati. Kita tetap kena bela. So sebelum kita nak berbual topik ini, saya tak nak buang masa, saya nak terus on terus. So, boleh
tak kita nak kenali dengan lebih lanjut, dengan lebih rapat, siapa ni yang Ahyat jemput ni? Dia memang betul dah famous macam K-drama punya aktor. Okey, tapi kita nak kenali dengan lebih lanjut, mungkin secara profesional. Dan lepas tu, Cam kenalkan yang santai-santai. Cam asal dari mana? Okey, Cam boleh. suka makan apa masa buka puasa dengan sahur? Macam Gitu. ni personal. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Cam ni asalnya daripada PJ. Saya daripada PJ. Besar kat sana, tapi mak orang Mor, bapa orang Perak, sepadan Perak Selangor lah kan. Sekarang ni menetap di Shah Alam. Dah kahwin dengan orang Shah Alam, duduk kat Shah Alam lah sekarang ni. So Cam dah berada dalam industri kewangan ni lebih 16 tahun dah. 16 tahun. So bermula daripada investment kepada risk management, kepada license financial planning, seterusnya hati jatuh cinta kepada pewarisan. So dah mula pewarisan about more than 10 years ago, tapi more intensely for the last 5 years lah, for last years. So I'm a co-founder bersama dengan business partner saya Puan Suzana Abu Bakar. So we set up Kausa Wealth Management dan totally fokus dalam memberikan penyelesaian ini, dan kita mendapatkan solusi-solusi daripada prinsipal kami Wasiat Syuk Berhad. Okey, so saya difahamkan Cam ni antara satu golongan tentera yang rare di Malaysia. Oh, tentera. Saya difahamkan Cam, you are a licensed financial planner. Okay, yes. Dengan IC, is license, betul? Yes, correct. Dan yang kita tahu tak sampai 1,000 orang yang di open market, yang ada 1,000 2,000 lagi orang di dalam financial, dalam bank negara dan sebagainya. Betul. The market tu tak ramai, I think rata-rata 1,000 je orang ya. Betul. Sebab nak kena dapat qualification dulu, lepas tu nak kena apply pula, dan lepas tu kena maintain pula. So nak kena ambil sama ada Islam, IIP, CIP, RAP syariah dan seterusnya, dan kena apply pula sama ada daripada bank negara ataupun daripada Security Commissions lah. So license plan with Security Commissions. So semua kan ada interview, dia punya application dia lah, make sure tak boleh ada secrets, ada sitos, benda-benda macam tu lah. Financial tak boleh ada isu daripada sudut orang kata crime, criminal and so on whatsoever, because kita nak advise orang kan. So dia tengok tak ada tak kreditnya problem ni, hutang bayar kereta ni. Hire purchase tengah viral sekarang ni. Betul, exactly. Kan. So yang jadinya gitu sebenarnya berhasrat sebab kita nak bagi satu penyelesaian, satu khidmat nasihat yang lebih merangkum secara holistik. Itu yang sebenarnya pergi ke arah itu, sebab dalam financial planning dia lebih merangkum kesemuanya, daripada pengumpulan sampai daripada beli sampai belai, sampai bela Ahyat kata tadi, sampai bela. Tapi apabila kita bantu orang daripada sudut perancangan di situ, dan Cam fokus more kepada syariah saja, kan jumpa banyak orang Islam, khususnya Muslim lah kat Malaysia. So bila jumpa orang Islam Muslim, bila bantu orang untuk merancang, tapi soalan yang sering timbul ialah isu-isu yang berkait dengan pewarisan. Sering timbul. Kenapa soalan-soalan yang selalu tanya ialah dia tanya macam mana saya nak pastikan harta saya, rumah saya sampai ke anak saya. Saya kenapa dia risau pasal tu? Rupanya pasal mak ayah dia dah bergaduh dengan adik-beradik pasal isu pusaka sebelum ni. So dia takut benda tu nampak akan ada isu kepada keluarga dia. Saya itu yang sebenarnya jatuh ke arah situ. Dan kecintaan itu ke arah pewarisan. Dan bagus juga, because inilah sebenarnya critical problem dalam masyarakat. Dan kita sangat bertuah dapat Cam. So sekarang ni Cam, kita nak bercerita tentang pewarisan hartanah. So sekarang ni ramai orang Melayu kita dah makin sedar tentang hartanah. 10 tahun dulu mungkin masa saya mula mengajar tahun 2011, saya mula mengajar tahun 2011. Saya dah membeli hartanah sejak tahun 2003, sudah 17 tahun. Tapi sejak saya mula mengajar tu, mungkin pada tahun 2011 kesedaran orang Melayu tentang pemilikan hartanah tu tidaklah macam hari ini. Tapi sekarang ini fast forward 9-10 tahun kemudian, kesedaran tu, kemahuan tu dah ada. Betul.
risau ni Cam, saya risau. Kerana Cam cerita kat saya ada berapa bilion aset yang dah tak boleh nak diwariskan, yang beku. 70. Sekarang dah sampai 70. Okey. Ini pendapat Ahyar mungkin tengok kalau Cam setuju dan kawan-kawan setuju. 70 bilion, boleh tak anda tulis 70 bilion? Banyak tu. Januari 2020. 70 bilion. Oh, Januari 2020. Okey. Saya tak nak anda tulis 70 bilion. Saya nak anda tulis 70, berapa kosong. Kau tengok nanti. 70, berapa. Okey. Dan bayangkan, ni pendapat saya lah. Kerana ada social media, kerana ada influencer, ada cikgu-cikgu macam Ahyat, orang Melayu semakin rasa macam wow, best nak beli hartanah, dah mahu beli hartanah, dah sedar, dah dapatkan ilmu yang betul, dah susun kewangan. Saya rasa 70 bilion tu nak naik 100 bilion, 140 bilion, double. Saya rasa macam sekelip mata je banding dengan mana akan berlaku 70 bilion tu. Absolutely. Memang garanti senang naik. Sebab apa? Sejarahnya daripada 2006, dia start daripada 36 bilion. Naik pada 42 bilion, naik pada 52 bilion, naik pada 66 bilion, naik pada 70 bilion. So Cam dah buat dia punya unjuran kenaikan dia. Macam unjuran COVID dah kan naik. Dia punya compounding growth dia is about 4.42% every year. Itu yang harta-harta dulu, belum campur dengan harta-harta yang pejuang-pejuang hartanah. Gitu. Orang yang beli tanah-tanah yang bernilai tinggi. Kan maknanya is a time bomb, Ahyat. It's a time bomb. Kenapa? Sebab 90% yang harta beku ni sebenarnya milik siapa? Milik orang Islam tau. Ya Allah. So orang duk cerita pasal ekonomi Muslim, ekonomi Melayu, ekonomi Bumiputera. Kan? Tapi sebenarnya harta itu sebenarnya dah ada tapi tidak boleh diwarisi. Macam salur darah yang tersumbat dengan orang kata apa, dengan kolesterol tak boleh nak berjalan darah tu. Kaki tahulah. Isu ni jadi sedih. Yeah. Orang Melayu kita ni sepatutnya, maknanya I don't know, maybe 50-60 bilion tu sepatutnya berada di masyarakat kita. Betul. Okay, you see, Ahyat ada satu kata-kata lah, mungkin agak brutal lah. Tuan-tuan perempuan, boleh tak saya dibenarkan share benda ni, kenyataan ini? Boleh tak saya dibenarkan share? Boleh tak anda tulis? Okey, boleh Ahyat, kita tak marah Ahyat, boleh tak anda tulis? Okay. So, apa yang saya dapati macam ni Okey, orang Melayu kita, orang Islam kita di Malaysia, banding dengan bangsa lain di Malaysia, banding dengan bangsa lain, kita tidaklah seganas mengumpul harta macam diorang. Tapi harta yang sedikit yang kita kumpul itu pun tak pandai nak urus, bro. It's so sad because sepatutnya kalau kita boleh uruskan benda ni dan masyarakat kita lebih kaya, lebih ada duit, lebih berharta. Dan itulah kenapa benda ni Okay, you want to say something? Please. Ahyat cakap kenapa tu orang kita. Sebenarnya itulah sebab nombor satu. Ada kajian, ada riset dibuat oleh Profesor Dr. Inayah. Dia kata sikap adalah punca nombor satu kenapa harta menjadi beku dan menjadi bermasalah. Sebab sikap si pemilik, sikap si pewaris itu sendiri. Yang berlengah-lengah, yang tak ambil tindakan, yang tak apalah, kan, harta tak banyak lah, kan, dia rasa dia tak banyak. Gitu. Ini ayat ni saya tak ada harta sangatlah. Apa nak agih ni? Ayat ni ayat keramat tu, Ayat. Cam jumpa billionaires. I'm talking about real billionaire dekat Shah Alam. Nak cerita nama tak boleh, bahaya. Kan? Tapi nak cerita billionaire. Dia duduk depan dia. Billionaire ni, dia kata, first ayat keluar daripada mulut dia kata apa tau? Dia kata, saya mana ada harta. Saya mana ada harta. Tan Sri ni duduk kat sebelah dia. Dia ada replika helikopter. Dia ada replika kapal jet dia kat sebelah dia. Kan? Yang dia miliki. Secara reality. Tapi replika lah. Orang yang ada helikopter, orang yang ada jet kata, mana ada harta. Nampak tak? So, orang kaya tu, billionaire. Cam jumpa orang biasa-biasa. Macam Cam lah contohnya kan. Yang mungkin ada satu property ke apa ke, pun cakap benda yang sama. Mana ada harta gitu kan. So semua orang akan cakap harta, dia tak ada harta. Sebab apa?
Sebab dia melihat perspektif harta dia berbanding dengan orang yang lebih banyak. Sebab tu dia kata tak ada harta. Kan? Tetapi sebenarnya dia bukan banyak atau sedikit. Dia adalah apa yang dia ada, sama ada dia bersyukur dengan harta itu dan sama ada dia mengambil harta itu sebagai satu amanah untuk harta itu ditadbir dengan baik, kan? Dan diuruskan agar dapat memberikan manfaat kepada diri dia dan keluarga dia. So dia jangan fikir diri dia. Dia kena fikir dia kena fikir di sebalik diri dia. One of the big problem yang saya dapati bila orang ni diorang tak dia kata apa? Biarlah nanti waris aku fikirlah nanti ya. Aku pun dah letih, aku dah kumpul harta ni. Nanti pandai-pandailah dia uruskan. Itu masalah diorang lah, itu diorang kena uruskan. Ada yang tidak bertanggungjawab macam tu kan? Memang langsung fikirkan masih hidup. Ramai yang fikir macam tu. Tapi kerana berfikir macam itulah yang menyebabkan generasi seterusnya rugi, terbeban dan secara keseluruhan ummah rugi. Now, think about this saya. Kalau 70 bilion tadi itu boleh dizakatkan. Can you imagine that? Boleh zakatkan. Kita ambil figure tahun sebelum lah katakan. Bukan 2020, 2019. Kutipan zakat untuk 2019 KL dan Selangor is about 1.44 billion. KL Selangor je tau. Tapi kalau duit KL Selangor 1.44 billion itu zakat dikutip. Bayangkan duit yang terbeku tadi itu dizakatkan ataupun harta yang terbeku dizakatkan. Jumlah yang dizakat adalah 1.75 billion. Banyaknya. So bayangkan ada tak lagi orang miskin? Berapa ramai para asnaf yang boleh dibantu kerana harta itu dapat berkitar. Jangan cerita pasal ekonomi, jangan cerita pasal orang Islam yang lain, cerita pasal keluarga sendiri cukuplah. Kalau harta tu dapat diwarisi, boleh tak jadi sumber modal untuk beli hartanah lagi? Contoh. Wow, boleh diinjek dalam syarikat supaya menjadi modal untuk syarikat mengembangkan perniagaan. Inilah yang sebenarnya kita perlukan supaya ekonomi orang Islam terus maju dan memberikan manfaat kepada yang lain. Tapi di sini dan terbukti pewarisan adalah punca kekayaan. Terbukti. Wow. Ada kajian dibuat dekat oleh Credit Suisse di negara OEDC. Negara-negara kat mana tu? Negara-negara yang kaya lah dekat Europe, Britain lah apa semua kan. Dan kajian itu membuktikan bahawa dia buat kajian kenapa rakyat dia kaya. Daripada 10 orang dia dapati 5 ke 7 orang kaya, 7 ke 8 orang, 5 ke 7 8 orang kaya bukan disebabkan dia kumpul sendiri. Bukan disebabkan dia kerja siang malam. Disebabkan harta yang boleh diwarisi daripada satu generasi ke generasi yang seterusnya. Okay. Sebab itu. Ini yang Cam saya pernah dengar Cam cerita ni dan saya dapat ilmu ni daripada Cam and I thought it was very very powerful. The intergenerational wealth transfer. Correct. Intergenerational wealth. Dan kalau benda itu berlaku, ini pemahaman dia betul nanti Cam perbetulkan. Bermaksud sekiranya setiap generasi itu kekayaan mereka tu sama kalau di-adjust dengan inflasi dan sebagainya. Tetapi hanya kerana kekayaan daripada atuk sampai kepada mak. Tapi mereka punya gaji itu sebenarnya lebih kurang sama. Dan mak sampai kepada anak. Anak sampai kepada cucu. Dia akan snowball, dia bergulung. Yes. Sepatutnya generasi akan datang itu boleh hidup lebih selesa, boleh hidup lebih bermaruah, betul ya? Ambil contoh di Malaysia cukuplah. Kita biasa dengar Bonsiu Honda, right? Oh, okay. Bonsiu daripada Penang tu. Kan? Harta dia tak habis makan tu 4 generation. Sekarang syarikat dia adalah antara syarikat yang cash rich. Billions of cash. Tanah belum cerita lagi. Jangan cerita tanah. Land bank dia, Masya Allah. So nak menunjukkan bahawa, remember these people, they came before, they work, they become Malaysian, they can own and they can accumulate because they have planned something well, in terms of intergenerational transfer. Wow. That's what we can learn. Supaya kita boleh bantu orang Islam, kita boleh bantu orang Melayu khususnya, apatah lagi menjadi pejuang hartanah, memiliki hartanah. Boleh diwarisi kepada anak cucu, dinikmati, sewa-sewa. Yang ayat duk cerita kan, duk cerita pasal duit sewa kan,
tanah yang boleh dijual, tanah yang boleh dikembangkan, tanah yang boleh didevelop. Inilah sebenarnya kita perlu supaya pewarisan itu boleh dibantu untuk mengekalkan dan diwarisikan kepada generasi seterusnya. Wow, ini topik pasal intergenerational wealth ni saja saya rasa wah kita boleh bedah, kita boleh cerita tapi Oh yes, yes. cerita pasal intergenerational wealth, IGW berbelit-belit. Maknanya IGW ni intergenerational wealth ni dia sebenarnya ada kisah sedih dia lah di mana kerana tidak berlakunya intergenerational wealth dan dia semakin susah, orang kita semakin susah. Dan Cam, apa yang Ahyat lihat sekarang ni, bercerita tentang asnaf. Ahyat pun baru bersama Ahyat Ishak Show bersama dengan Ustaz Ahmad Husni. Yes, zakat. Pengurutan zakat wilayah persekutuan. Betul. Dan dia kata apa? Sekarang ini bilangan orang-orang asnaf itu sudah meningkat. So imagine we need that money more than ever. Kita perlukan sangat. Yes. It need to be circulated. It need to be in the economy. It need to be in the hand of the next waris. Kan? So kita tak boleh pejam mata, kita tak boleh ambil endah, kita mesti peduli. Kita mesti prihatin, kita mesti sayang. Sayang kepada pasangan kita, anak-anak kita dan sayang kepada ummah. Sebab harta tu secara realitinya bukan milik kita. Sebenarnya dia milik Allah SWT. So kita sebenarnya adalah custodian sahaja dan bagaimana kita nak uruskan supaya kita bertanggungjawab. Dia dah bagi pinjam kat kita. Allah dah bagi pinjam kat kita. Kita gunakan untuk tujuan kita memberikan kehidupan yang baik kepada keluarga kita, saham akhirat kita. Tapi now how to make sure it will benefits to the others. Yang itu yang sebenarnya dia ada accountability and responsibility. Yang itu nak jawab nanti pun memang sangat. Okey, bagi sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, memang tengah panas ni. Malam-malam hari Jumaat, malam Sabtu ini, Ramadan 8 nak membawa masuk ke Ramadan 9. Ahyat sangat-sangat beruntung, kita sangat-sangat beruntung dapat bersama dengan sahabat hebat Ahyat bernama Tuan Kamarul Hashim. Cam Hashim. Hashim. Tu nama dia. Okey, Cam Hashim. Okey, jangan risau, memang beliau orang Muar. Ada orang Muar, orang Selangor, sekarang ni orang Shah Alam. Tapi walaupun nampaknya macam K-drama, tapi jangan orang kita. Okey. Dan beliau adalah seorang licensed financial planner yang membuat pengkhususan kepada Islamic Inheritance Specialist. I like that you have it at the back. Pengurusan harta pusaka Islam pewarisan, ilmu pewarisan. Kami sedang berceritakan tentang isu pewarisan dan hartanah dan Cam, ramai juga yang bersama dengan kita yang nampaknya ada beberapa soalan. Saya nak raikan seberapa banyak soalan tapi saya nak kena cakap awal, kemungkinan besar kita tak sempat nak meraikan semua. So saya mohon maaf, tetapi mana-mana yang kita sempat tu kita raikanlah . Okey, yang mana saya nampak dulu ni, okey, Naziha, thank you Naziha ni sahabat saya ni. Boleh tak parents yang bukan Islam mewarisi harta anaknya yang beragama Islam dan begitu juga anak yang beragama Islam dapat harta parents yang bukan Islam? Okay, very good question. Soalannya sama ada boleh tak bukan Islam. So syarat mewarisi ialah pertalian darah dan perkahwinan dan juga dia perlu beragama Islam. Islam lah kan. So sekarang ni mak ayah dia bukan Islam. Mengikut pewarisan kaedah faraid dia tidak boleh mewarisi. Itu tidak boleh mewarisi. Tetapi dalam Islam juga ia memberikan kaedah lain supaya anak tadi boleh memberi kepada ibu dan ayah yang bukan Islam. Yang itu yang beautifulnya dalam pewarisan ini. So ada banyak instrumen dan kaedah. Dan apabila kita faham, maka kita boleh merancang lebih awal dan memberi mereka melalui kaedah yang lain. Sebagai contoh, kita boleh beri kaedah hibah. Sebab hibah tu berlaku semasa hidup. Kita boleh hibahkan kepada mereka. Hibah ni adalah satu instrumen pewarisan. Kita nak bagi dan kepada sesiapa saja kita boleh bagi. Sebanyak mana pun kita boleh bagi dan ia berlaku semasa hidup. Kita juga boleh bagi melalui kaedah wasiat. Now, kaedah wasiat dalam Islam adalah kaedah
wasiat di mana 1/3 daripada harta pusaka boleh diberi kepada bukan waris. Dalam kes ni bolehlah bagi kepada bukan waris. Bukan waris sesiapa saja. Sesiapa saja bukan waris. Dia boleh bagi kepada mak ayah dia tadi yang bukan Islam boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, dia boleh bagi. So dia boleh bagi kepada sesiapa saja. 1/3 lah, 1/3 maksima. 2/3 faraid. Itu kaedah yang dia boleh bagi kepada ibu dan ayah yang bukan Islam. Yeah. Thank you for that question, for the answer. So Karom dia bagi satu pendapat, masjid dan surau perlu adakan kuliah harta pusaka untuk memberi pemahaman kepada karya dari hal urusan pusaka. Perlu segera urusan pusaka sebaiknya berlaku kematian. Dan saya fikir kan perancangan pengurusan harta pusaka Islam ni dia tak boleh berlaku semasa berlaku kematian. Dia kena buat masa hidup. Itu perancangan dia. Pengurus bila dah meninggal dia menguruskan sajalah. Kan, tetapi segala perancangan mesti berlaku semasa hidup. Itu yang kita kena faham. Okey, boleh tak anda tulis ni komen punchline dia? Rancang pusaka masa hidup. Rancang harta pusaka, urus pusaka. Rancang harta pusaka masa hidup. Betul? Rancang harta semasa hidup, urus pusaka lepas matilah. Gitu. Okey. Kita tahu lah. Betul lah. Harta itu jadi harta pusaka masa kita mati. Correct. Sekarang ni jadi harta. Kita merancang harta masa hidup. Bukan masa kita mati. Kita tak boleh uruskan harta. Sebut betul-betul ayat, sebut betul-betul. Rancang harta semasa hidup, bukan masa dah mati. Itu punchline dia. Wow. Okay. Bagi anda yang ada apa-apa soalan, sila boleh ajukan soalan-soalan anda dan saya akan buat yang sebaik mungkin untuk meraihkan soalan-soalan anda. Ada juga yang bertanya tentang soalan terangkan prosedur asas, iaitu yang akan sebenarnya tuan-tuan dan puan, hari ini kami nak bincangkan tentang isu-isu besar dan mungkin ada tips-tips yang sedikit. Tapi Tuan Kem akan berkongsi ilmu-ilmu yang lebih mendalam dan lebih step by step di Pejuang Hartanah, di Convention Pejuang Hartanah yang bakal berlangsung 6 hari bulan hingga 10 hari bulan next week. KPH. So anda boleh pergi daftar, dia percuma. Hadiah hari lahir Ahyat kepada anda semua dan hadiah Tuan Kem yang sudi memberikan hadiah ini kepada anda semua tiada apa-apa bayaran. So kita akan berkongsi 20 cikgu dengan 20 topik yang super power yang berbeza-beza daripada pembiayaan, daripada law, daripada cukai, daripada sublet, homestay, lelong. Lelong ni ramai yang tengah menanti ni, pewarisan sendiri. Ahyat sendiri akan berkongsi tentang keagamaan, tentang kerohanian dan sebagainya. Semua 20 cikgu, 20 topik dan kami akan kongsikan di Convention Pejuang Hartanah. Anda boleh pergi daftar secara percuma di pejuanghartanah.com/KPH2020. Saya ulang, pejuanghartanah.com/KPH2020. Jangan risau, nanti kami akan sharekan dengan anda dengan lebih lanjut. Kem, ada sedikit soalan yang saya nak raihkan. Boleh. Okey, dia dah naik tadi tu. Okey. Okey, N Nordin. Lagi satu soalan Tuan Kem. Berapa anggaran kos untuk legal fee pewarisan hartanah melalui hibah? Dia ramai yang tanya pasal hibah pula, because Kem ada cerita pasal hibah tadi tu kan? Right. Ini dah topik lebih detail ni untuk merancang hibah ni kan. Sebab hibah ni kita cerita pasal hibah hartanah, masuk hibah hartanah. Sebab kaedah pewarisan hartanah ni ada beberapa, salah satunya hibah. Okey, macam ni. Sebelum kita jawab soalan tu, boleh tak Tuan Kem ceritakan sebenarnya apa senjata-senjata yang kita ada? I think that's more important. Apa instrumen-instrumen yang kita ada untuk nak kata tadi apa tu yang Ahyat tersasul tadi tu, rancang harta urus pusaka. Rancang harta urus pusaka. Oh itu tempat kami. Saya tengok Tuan Kem dia nak potong saya dia ni. Itulah Tuan Kem ni seorang yang sangat adab, yang sangat sopan. Dia tak sanggup nak potong lain saya tu. Ini sebenarnya punchline dia, tuan-tuan dan puan. Ya Allah. Kali yang korang dah komen ni. Punchline dia ialah rancang harta.
urus pusaka. Kerana dalam hidup kita kena rancang harta kita. Masa dah mati nanti harta kita akan menjadi pusaka. Dan pusaka kalau dah dirancang masa kita hidup akan teruruslah dengan baik. Okey. So, macam mana nak rancang tu? Okay. Sebelum Ken nak cerita pasal rancangan ni, Ken nak cakap yang sekarang ni ialah waktu lebih kritikal untuk merancang. Kenapa pula? Kenapa? Sebab situasi yang berlaku sekarang ni. COVID-19. Okey. Kenapa? Sebab apa? Sebab kadar kematian, risiko kematian, anytime kita boleh terkena dan kita boleh mati pula tu kan. So apabila berlaku macam tu, kalau kita tak merancang, tak ada kesempatan. Pasal apa? Kalau kata kita dah kena isolated, lepas tu ditakdirkan mati pula, waris tak boleh nak jumpa, waris tak boleh nak tanya soalan, dan bila meninggal pula waris pun tak boleh nak iring pergi ke kubur. Maksudnya tidak ada kesempatan untuk merancang, nak beritahu, nak tinggalkan apa-apa, tak boleh nak pesan pun. Sebab itu kritikalnya sekarang lebih kritikal untuk cepat-cepat merancang. Itu yang pertama. Yang kedua, semua tempat sekarang ni tengah sibuk untuk merancang. Kalau kita ambil dekat UK, 70% orang dah ada kenaikan daripada sudut perancangan. Dia orang buat wis 70% kenaikan. So kalau semua orang buat, maknanya kenapa? Sebab dia fikir ada risiko untuk diri mereka supaya dia boleh tinggalkan keluarga mereka dalam keadaan harta itu boleh diwarisi. Dan sekarang ni dengan ada kita semua dah keluar sekarang ni, minggu depan operasi dah bermula, aktiviti ekonomi dah bermula, bermakna lebih ramai kita akan berkontak dengan orang ni. So risiko tu lebih tinggi. Sebab tu kena rancang cepat. So bila nak So kerana COVID-19, manusia tu dia rasa mati tu lebih dekat. Selama dia bongkak, selama dia ni lalai, selama ni dia sibuk, manusia kan sibuk jadi sibuk macam saya lah juga. dan tiba-tiba kerana dah terkurung, bila dah tengok kematian hari-hari cerita pasal mati, bukan satu Malaysia aja, seluruh dunia. Dan tiba-tiba mereka ni rasa, in fact, takaful punya ni pun makin, bisnes pun makin naik. And in fact yang Tuan Kem cerita pasal UK kenaikan 70% tu pun satu benda yang sangat-sangat menakjubkan sebenarnya. Maknanya COVID ini itulah hikmah dia, dia nak menyedarkan orang. So kenapa dia jadi lagi kritikal ni Tuan? Jadi kritikal lagi kenapa? Sebab apa yang berlaku sekarang ni, semua daripada sudut ekonomi individu, keluarga, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita semua terjejas. Apa maksud terjejas? Maksudnya income makin kurang, saving makin kurang, bisnes duit tak masuk, bisnes kaput, bisnes tutup. Maksudnya apabila berlaku kematian, kan, dan si pemilik harta tadi tu mungkin ada perancangan-perancangan tertentu, dia dah pesan kepada waris dia ke nak bagi ikut formula tadi yang mungkin berlainan dengan pewarisan yang ditetapkan dalam hukum faraid, maka hasrat untuk waris-waris tadi tu bermuafakat untuk menerima hasrat dia tadi melalui wasiat tadi tu mungkin tidak berlaku sebab mereka mahukan hak faraid mereka. Memang hak mereka yang halal, hak mereka yang sah. Tapi contoh ayah dah cerita dekat anak lelaki, anak perempuan nak bagi harta sama rata. Contoh. Walhal dalam faraid kata anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Kan? Tetapi apabila masih hidup setuju, bila lepas mati pula dalam keadaan ekonomi yang teruk sekarang ni, dalam keadaan duit makin kurang, so bila ayah dah tak ada, macam inilah kita ikut faraid lah yang lelaki kata. Pasal apa dia nak bagian faraidnya lebih? Dan itu memang hak dia. So di sini yang dia lebih kritikal untuk dirancang secara tepat supaya benda itu boleh terlaksana, bukan tertakluk kepada 50-50 boleh ke hasrat itu boleh terlaksana atau tidak. And which one will be superior, faraid ke, wasiat ke, hibah ke, benda-benda tu yang kita kena faham supaya dia tidak jadi isu kemudian daripada sudut pelaksanaan. Sebab itu, sebab itu apa tadi? Sebab itu is critical now because kedudukan keuangan masing-masing dalam keadaan yang kronik. Everybody needs money, everybody scratching for everything. And every saving, every what they entitled for, they want it. Dan kalau dia minta apa, bukan dia minta harta yang haram, dia minta harta hak faraid dia. Bahagian dia. Orang lain yang menidakkan tu yang salah. Tetapi oleh kerana ada
perbincangan lain dan persepsi yang di mana wasiat itu terlaksana contohnya lah, dan kemudian waris faraid tak mau ikut faraid for example, maka dia bertembung kat situ. Sebab itulah kan bila situasi kritikal maka dia become more chronic. Dan pewarisan ni Ahiyat, ada 3 perkataan yang selalu Kem akan kaitkan. Yang pertama emosi, yang kedua persepsi, dan yang ketiga reality. So bila soal harta ni dia bertembung dengan emosi, itu yang tercetus tu. Itu yang bergaduh, itu jadi viral, itu yang jadinya adik tertikam abang, itu yang jadinya bergaduh tak nak bersemuka. Pasal apa? Isu emosi bercampur dengan persepsi tadi, ya. Akhirnya melibatkan keuangan pula. Itu yang dia jadi satu formula ledakan, meletus. Yang itu yang pemilik harta kena rancang elok-elok supaya harta ni bukan punca nak bergaduh, punca berkasih sayang. Itu yang nak cakap tu. Contoh kita ni, generasi kita yang dah pernah lelah, kita dah berjuang nak mengumpul harta ni. Dan kita tak harta ni yang menjadi penyebab lebih kasih sayang, lebih ukhuwah. Itu yang nak. Exactly. Tetapi akhirnya kerana kita tak rancang betul-betul, so harta kita tu, duit-duit kita tu, kekayaan kita tu, dia jadi punca pergaduhan anak-anak kita. Ya Allah. Very, very sad thing. So kenapa bergaduh tu? Sebab dia ketidakan ilmu tadi. Dia tak faham daripada sudut pewarisan, kan? Apa maksud dia tak faham perbeza harta dan pusaka. So harta ni semasa hidup, apa yang dia miliki semua dia boleh buat apa saja nak buat. Tapi bila pusaka, dia bukan milik si pemilik lagi, dia dah jadi milik waris. Di sinilah waris sebenarnya dalam Islam dah tetapkan siapa warisnya, iaitu waris faraid, kan? So kalau dia tak rancang, maka formula faraid itu memang dah dirancang. Maka itulah yang perlu dilaksanakan. Tetapi soal yang jadi masalah ialah semasa hidup dia dah janji macam-macam. Itu dia, janji tinggal janji Ahiyat. Maknanya dia janji. Dia janji kat isteri dia. Dia kata kat isteri dia yang kan bisnes abang bagus. Alhamdulillah gaji makin naik, bisnes makin bagus. Awak tak payahlah pergi kerja. Duduk rumah jaga anak, kan? Isteri gaji dah bagus dah ni, tapi dia kata tak payahlah. Stay at home. I provide you everything. And rumah ada, anak ada. You jaga je anak-anak, jaga je family, for example. Tetapi dalam situasi itu dia kumpul harta apa semua, bila meninggal, kan, dia mungkin cakap kat isteri dia, rumah ni untuk awak, yang ni untuk ini. Tetapi dalam realiti, rumah itu nama dia. Dia kata duit dalam ASB tu saya nak bagi kat awak. Duit tu masih dalam akaun ASB dia lagi. Maka ia menjadi pusaka. Yang di situ yang bertembungnya persepsi tadi. Isteri ingat dia punya. Kan, tetapi dalam geran tanah nama dia lagi. Tertakluk kepada pembahagian faraid. So yang itu yang perlu dirancang, dia perlu kenal. Apa instrumen yang dia boleh gunakan supaya hasrat tadi tu boleh direalisasikan melalui kaedah perancangan semasa hidup. Apa yang kaedah pewarisan hartanah yang dia boleh guna? Antara instrumen yang dia boleh guna ada 2 kaedah lah. Kaedah pewarisan ni dia boleh buat semasa hidup, dan kaedah pelaksanaan itu selepas mati. Okey, saya beritahu pertama masa hidup ni, maknanya masa hidup dia dah boleh tukar nama kat pejabat tanah. Pergi pejabat tanah, isi borang A14A transfer, contohnya. Itu kaedah pejabat tanah, kaedah kanun tanah. Itu dia. Tetapi berapa ramai yang boleh buat macam tu Ahiyat? Tak berani tu. Salah satu, kalau dia boleh buat, tanah tu dah bebas daripada hutang, kan, dia boleh transfer, tetapi ada isu tak berani pula. Kan, tetapi berapa ramai yang ada opportunity untuk transfer, sebab kebanyakan properti yang mereka beli dalam kaedah berhutang, dalam kaedah pinjaman, financing. So oleh itu dia tak boleh buat kaedah pindah milik semasa hidup. Kalau orang nak beli cash pun orang takut sekarang. Pasal apa? Kalau beli cash nanti persoalkan pula lembaga cari bayar cash. So orang yang ada banyak duit pun tak bayar cash. Pasal apa? Dia guna OPM, other people's money. So beli rumah, lepas tu penyewa boleh bayar bank, kan, duit ada cash, boleh beli properti lain lagi. So tendency, urufnya, adatnya membeli secara berhutang. So kebanyakannya 90+% adalah pembelian hartanah
melalui pembiayaan atau pinjaman. So dia tak boleh guna kaedah 14A. Tak boleh guna pindah milik. So apa kaedah lain yang dia boleh guna untuk merealisasikan hasrat dia? So ada beberapa kaedah. Kaedah yang pertama dia boleh guna kaedah faraid. Faraid maknanya dia tak buat apa-apalah. Maknanya memang itu formula kalau berlaku kematian pusaka, pembahagian faraid telah termaktub. Kalau kata ada 5 waris, contohnya ada ibu, ada ayah, ada isteri, ada anak lelaki, ada anak perempuan, masing-masing semua ada bahagian masing-masing. Sudah ada ketetapan hayat. Yang ibu 1/6, ayah 1/6, isteri 1/8, anak lelaki 2 bahagian daripada anak perempuan. Sudah fix dah. Tetapi itu bermaksud dalam rumah tu adalah bahagian-bahagian yang berbeza-beza. Betul tak? So umpama rumah tu dipotong-potong lah. Kan? Itu gitu. So dalam geran semua orang ada nama dalam tu. Wow. Nah, saya ingat apa Ustaz cakap. Ustaz Husni cakap apa tu? Rumahku, syurgaku. Dia kata. Kan, di mana kat situlah ada sentimental value isterinya, ada anaknya, ni lah rumah di mana mereka bersusah payah daripada kecil sampai ke besar. So, family beranggapan ini rumah pusakanya. Tetapi sebenarnya ada hak selain daripada isteri dan anak-anak juga. Kan, ada hak ibu ayah. Kalau dia ada anak perempuan saja, ayah dengan mak tak ada hak adik-beradik. So, di sinilah yang di mana faraid tadi itu, kan? Dan juga hasrat dia nak bagi kepada isteri dengan anak tadi tu, dia dah bertembung. So bagaimana nak pastikan hasrat yang berbeza dengan faraid itu boleh dilaksanakan? So ada instrumen lain yang dia boleh guna. Antaranya, dia boleh guna kaedah wasiat, for example. Tetapi dalam Islam, wasiat kepada waris tiada. Fala wasiatan lil waris. Tiada wasiat kepada ahli waris. Ya? Apa Nabi Rasulullah SAW bermaksud wasiat yang sebenar adalah pemberian kepada bukan waris yang saya sebut tadi tu, kan, kepada mak ayah yang bukan Islam, for example, masjid apa semua. So oleh itu kalau dia bagi wasiat tadi, katakan rumah dia nak bagi kat isteri saja, ada waris-waris lain, mak ayah ke adik-beradik ke, sebagai contoh, maka wasiat tadi tu perlu dipersetujui oleh waris-waris selepas kematian. Cam, wasiat dah buat masa hidup, betul. Tapi pelaksanaan wasiat selepas mati. So, kalaulah nak laksanakan seperti formula tadi, anak lelaki, anak perempuan sama rata, maka perlu dipersetujui sekali lagi selepas kematian. Di situ yang 50-50. Dia setuju ke tak setuju? Sekarang ni COVID-19 ni, duit semua dah deplete. Kan? Orang cakap, eloklah ikut hukum faraid. Kan, saya nak bahagian faraid saja pula. So tiba-tiba dia tukarlah fikiran dia. Di situ yang wasiat tadi kepada waris tadi tu mungkin akan ada masalah sebab hukum asal pembagian dia adalah kepada bukan waris dan itu pun maksimal 1/3. Okey, kaedah ketiga yang dia boleh guna. Kaedah apa? Kaedah harta sepencarian. Nah, kaedah harta sepencarian hanya terguna pakai untuk pasangan suami isteri. Maknanya kalau nak bagi kaedah harta sepencarian ni husband and wife je lah, anak tak boleh, orang lain tak boleh. Dan dia tertakluk kepada maksimal 50%, 30% ke 50% tertakluk kepada sumbangan dan terhadap harta yang dimiliki oleh si suami, for example. Itu dia. Itu tetapi terhad kepada separuh saja. Dan kita bercerita yang kaedah yang seterusnya, itu kaedah yang keempat tadi ialah kaedah hibah. Ni hibah ni. Hibah ni berlaku semasa hidup. Apakah hibah? Dia adalah satu pemberian hak milik kepada individu lain secara sukarela dan dia berkuat kuasa semasa hidup pemberi dan penerima. So banyak mana dia boleh bagi? Dia boleh bagi banyak mana pun nak bagi. Satu rumah nak bagi kepada anak yang ni. Satu rumah lagi nak bagi kepada anak yang tu. Satu rumah lagi nak bagi kepada isteri. Dia boleh bagi. So apa yang dia hibahkan tak masuk dalam faraid, tak masuk dalam pusaka. Maka itulah antara instrumen-instrumen yang boleh diguna pakai. Bagaimana nak pakai? Kena pergi KPH. Okey, bagaimana dalam? Jom kita daftar laju-laju. Siapa yang dah daftar tulis, saya dah daftar Ahyat. Saya tak sabar Ahyat. Tak sabar tu kita kena tulis secara hipster, tazabar. Okey, daftar di pejuanghartanah.com/kph2020. Saya ulang, pejuanghartanah.com/kph2020. Percuma untuk anda, kita akan belajar lebih lanjut. So, Cam, bagi anda yang baru bersama dengan kami, Ahyat bersama dengan Tuan Cam Hashim, pakar
pewarisan harta pusaka Islam dan beliau dengan Kausar Wealth Management. Panjang lebar kami dah bercerita tentang tadi apakah instrumen-instrumen yang ada. Ada ni, saya suka ni perkataan ni, Muhammad Ai Usairi. Dia kata waris U-turn. Itu dia waris U-turn. Perkataan U-turn ni dia tengah trending. Ya, tengah trending. Itu Cam ada buat posting hari ni Wahya, ada 3 senario kan. Pasal U-turn ni. U-turn di mana dia dah janji nak gantikan harta semasa hidup. Maknanya okey, you jangan claim harta pusaka nanti sebab I dah bagi you masa hidup. Lepas mati dia U-turn. Itu kes pertama. Kes kedua, masa hidup ayah dah tanya anak-anak, kita nak bagi ikut formula sendiri. Lepas tu dia orang dah setuju, lepas meninggal tak setuju pula. U-turn juga tu. Gitu. Dan ada juga yang U-turn lepas kematian, bersetuju nak lepas hak. Lepas tu ada pergeseran di antara mereka, terus orang kata apa, sentap dan tak jadi nak proceed. So di U-turn juga. Dan dalam hartanah dalam hartanah ada banyak isu yang daripada sudut pewarisan. Sebagai contoh, ada tak orang beli hartanah atas nama orang lain? Oh, ya. Beli atas nama orang lain. Lepas tu supaya renovate apa semua, lepas tu nak jual. Tak sempat jual, orang tu mati. Macam mana? Apa jadi kepada hartanah tadi? Pusaka dia tahu. Ada orang beli hartanah atas nama dia pula. Dia proksi orang lain. Pun ada juga. So isu hartanah dia banyak. Ada yang beli atas nama ayah, beli atas nama anak sebab nak panjangkan tenor. Tapi deposit ayah bayar, bulanan ayah bayar, duit rumah family lah ni. Tapi dalam SMP nama anak. Bila meninggal tak jadi pusaka ayah, anak yang punya. So macam mana adik-beradik yang lain tidak nyatakan secara jelas rumah tu siapa punya, ayah pula tak pesan. So di sinilah yang timbul isu. So hartanah ni dia bukan macam duit boleh pecah-pecah macam tu, boleh bagi-bagi je. Dia kena rancang sebab dia ada proses pewarisan yang lebih kompleks daripada harta ahli. Ya. So yang soal tadi tu, saya rasa orang tu sedang menonton sekarang ni. Ada. Okey. So banyak sebenarnya isu-isunya. Cam, banyak soalan-soalan, saya tak dapat nak meraihkan semua kerana kita pun hangat tengah berbincang ini. Dan Cam, bila Cam tadi sebut, okey, mak dapat 1/6, 1/6, ayah dapat 1/6, anak dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian tu. Bayangkan, kita sedang bercakap pasal rumah. Ya. Macam mana ni? Papa dapat ruang tamu, mama dapat ruang ni. Adik perempuan dapat jendela. This is the big problem, brother. That's why kat sini the hibah tu is going to be very very important. Dan sangat important ayat. Sebab apa? Sebab kalau rancang semasa hidup, harta itu tidak akan dipecah-pecahkan. Dia boleh dikongsi dan dinikmati secara bersama kalau dirancang dengan bijak, supaya taklah kemudian dipecah. Bila pecah, so at the end bila diorang nak kongsi, diorang mana nak kongsi, jual je lah. Yang ini yang menjadi masalah. Orang macam Ahyat, geng-geng pejuang hartanah, duk cerita beli tanah, beli rumah, ada equity, ekonomi. Lepas tu bila meninggal, dia bocor di belakang. Itu yang bila kita tengok statistik kepemilikan hartanah orang Melayu, kenaikan dia tidak tinggi. Year on year. Sebab apa? Sebab beli banyak, bocor pun banyak. So di sini kita kena plug the hole. Di mana bagaimana harta tu boleh diwarisi secara kolektif, supaya tak payah pecah-pecahkan. Nikmati hasil sewaan tersebut, di mana semua orang boleh nikmatinya. So ada kaedah yang boleh digunakan. Cam, one quick question. Banding dengan orang non-Muslim dengan Muslim, Muslim ni kita adalah undang-undang faraid kita dan pewarisan kita yang khusus. So the non-Muslim ni dia ada Distribution Act, betul? Yeah, Distribution Act 1958. Yes. Wow, okay. That Distribution Act 1958. Korang tulis? Korang ada? Korang tahu tu? Saya tahu tu, cik. Kononnya Distribution Act tu dah tinggi lah makam kita boleh sebut. Ni 1958. Korang tulis? Tulis sikit. Okay. So sebenarnya dari segi complexity, is it true yang Distribution Act tu dia less complex, dia
Yang dia less kompleks pasal dia melibatkan mak ayah, dia melibatkan bini anak-anak. Itu saja. Kalau kita melihat faraid, dia melibatkan ada potensi 25 golongan 25 golongan. yang boleh mewarisi. Kan? Itu dia. Daripada ayah kepada ayah kepada ayah. Kan? So daripada anak, daripada cucu, dia boleh pergi ke adik-beradik. So di situ yang sebenarnya kita kena ambil tahu. Kan? Dan hukum faraid itu dah cantik. Cuma yang tak cantiknya ialah dia tak tahu pasal hukum faraid tadi dan dia telah mempunyai perancangan yang berbeza, bertentangan dengan faraid tadi itu yang dia tidak susun dengan secara cantik. So di situ yang kita nak selarikan dia. Kalau memang betul nak bagi isteri, nak bagi anak yang dan portion tu berbeza. So jangan clashkan dia. Kan? Maksudnya okey, nak bagi guna instrumen yang bagi tadi. Pindah milik ke ataupun bagi hibah ke supaya tak konflik dengan faraid tadi. Dan faraid ini dia beauty sebab dia memang dah ada peruntukan daripada sudut tanggungjawab juga. Tapi itu isu yang kedua pula lah. Bila kadang-kadang bila orang dapat harta, dia tanggungjawab dia tinggal pula. Itu yang jadi masalah pula. So di situ yang kita perlu sampaikan kepentingan ilmu pewarisan ni supaya orang dapat roh dia. Yang sebenarnya dia ada keistimewaan dia, sebenarnya ada kepentingan. So dia mengeratkan silaturahim keluarga, tetapi dengan syarat dia merancang sekarang. Dengan syarat dia menyusun perjalanan itu supaya senang nak urus kemudian dan dia menjadi kunci pengikat kepada ahli keluarga tadi. Okey, so ada banyak soalan-soalan ni, maaf saya tak dapat nak raikan. Kita berbaki less than 10 minutes Tuan Cam. Macam masuk. So, sekarang ni boleh tak bagi tip? So ya betul isu-isu itu, dan yang paling penting kita kena ingat pasal intergenerational wealth yang bakal boleh membuatkan generasi-generasi akan datang itu boleh menikmati kekayaan itu bersama. Saya suka yang kita sebut tentang zakat. Bayangkan zakat itu boleh dia sama macam 1 tahun punya zakat di KL dan Selangor. It's very very significant. So sekarang ni kita membayangkan sahabat-sahabat kita sedang menonton. Mereka menonton ni macam saya dengan Cam tak sabar ni hari ni nak bersama, berduet, nak berrock and roll. So kawan-kawan kita pun dah lama yang tunggu, ada yang follow yang dari seluruh negara. So apa sebenarnya yang saya nak Cam sebut very briefly, ada 2 kumpulan. Satu kumpulan yang Allah masih bagi, yang muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, yang hidup sebelum mati, yang kaya sebelum, yang maknanya yang ada kesempatan ni, mereka masih hidup. Okay, what do you advise? Okay, dan ada satu kumpulan yang sedang menonton ini, mungkin dia dalam keadaan yang yang dalam Islam dah pesan yang hidup sebelum mati tu, dia dah tak ada yang bahagian hidup tu. Dia maknanya dia dah tak dapat nak buat apa-apa kerana orang itu orang itu pun sudah pergi. So apa nasihat untuk 2 kumpulan ini? So kita mulakan. Fantastic. Kita mulakan yang hidup dulu. Okey, yang masih hidup, masih selamat. Ya, kita bila yang hidup ni ada kita fikirkan tentang yang masih hidup. Kita fikirkan tentang yang bergantung hayat kepada kita. Itu dia. Kita rancang kerana sayang. So apa yang kita boleh buat immediate sekali? Apa yang kita boleh buat sekarang? Sebab sekarang ni walaupun kita dah boleh start bekerja hari Isnin, tapi masih lagi ada kemungkinan ada berada di rumah, alternate dengan pasangan untuk pergi kerja apa semua. Maknanya you still spend time more at home lagi sebelum go out fully. So ambil peluang ini, sediakan SOP kematian. Tu dia, SOP kematian. Cam ada dah benda ni. Boleh kongsi dengan pejuang KPH nanti. So apa maksud dia? Maksud dia ialah sekarang ni kalau pemilik harta sendiri pun tak tahu mana harta dia, agak-agak warga dia tahu tak kat mana? Tak tahu. Kan? Ambil contoh je lah, kalau pemilik sendiri pun dia lupa password Facebook dia lupa password Gmail dia, mengelupa tak dia? Mengelupa, kan? So maksudnya dia sendiri pun nak kena fikir mana nak cari. So sekarang ni kumpul semua.
Itu yang maksudnya. Kumpulkan semua dokumen-dokumen, letakkan setempat supaya mudah nak cari mana SMP. Sila bulan SMP pun tak collect lagi. Sila bulan ada dalam dokumen kan tak koyak lagi, tak tahu kat mana kan contohnya. So kalau dia tak tahu, dia pun mencari, bayangkan waris tak tahu. Lagilah memang tak tahu. Itu yang itu mau cerita tanah, belum cerita alih lagi duit bank ni apa semua. Semua tu nak kena letak. Syarikat ni pun isu lain ni kan. Oi, syarikat lagilah kan, sebab isu syarikat ni pun dia ada isu pewarisan juga. Kalau tak rancang syarikat kan, semua orang masuk syarikat huru-hara juga sebab mereka ada hak dalam pemilikan syarikat, tapi adakah mereka juga ada hak daripada sudut kebijaksanaan menguruskan syarikat? Itu dia satu hal lagi. Kan, itu yang boleh kaput syarikat tu nanti kan. Dan itu sebabnya saya nak ucapkan terima kasih lah Cam dah dapat memimpin tim Ahyat. Kita pun dah ada tim dengan Kausar yang kita nak menasihati student-student Ahyat, klien-klien Ahyat yang bukan sahaja mereka ni banyak harta, tapi mereka ni pun banyak business interest. Bisnes tahun boleh jadi 10 juta, 20 juta, 5 juta. Itu syukur Alhamdulillah. Tetapi tengok orang Islam kaya, Alhamdulillah. Tapi kita nak bantu dia, okey yang ini kau jaga, dah fikir sekarang dan move forward. Business move forward, yang soal-soal pewarisan ini kita jaga elok. Okey. So first kena tahu apa-apa senarai aset. Okey, lagi? Okey, yang kedua ialah kita immediately nak kena buat, kita nak lantik seorang wasi ataupun pentadbir lah. Supaya orang kata apa, orang yang kita tinggalkan ni dia tak jadi huru-hara. Paling kurang okey, kan ada seorang wakil. So di situ yang kita perlukan. Kita boleh cakap secara lisan, tetapi sebaik-baiknya kita lantik melalui dokumen pelantikan wasi supaya benda tu jelas dan benda tu ada dalam bentuk dokumen yang boleh dilaksanakan kemudian. Ketiga, senaraikan senaraikan aset-aset tadi tu dan kenal pasti daripada sudut apakah milik siapakah aset-aset ni. Ingatlah tadi kan cakap ada milik orang lain dalam akaun dia, ada milik pula duit kutu. Contohnya kan ada pula duit untuk rumah ni dia beli bersama dengan rakan-rakan investor, ada yang pakai nama dia sebagai proxy. So waris tak tahu semua ni kan. Syarikat pula ada syarikat dia, ada syarikat yang nama tak ada dalam syarikat tu, tapi semua syarikat dia sebab nak masuk tender sebagai contoh kan. So benda-benda tu nak kena senaraikan. Okey, dan dia nak kena tuliskan milik siapa sebenarnya dan nama sama apa hasrat kepada aset-aset tersebut. Bila kita dah kenal pasti kat situ, okey, baru kita akan pilih guna. Kemudian barulah kita boleh berjumpa dengan ahlinya, maknanya dengan orang yang tahu caranya, mungkin macam Cam, ada orang-orang lain kat luar sana yang sediakan perkhidmatan ni untuk kita bantu instrumen mana yang nak gunakan untuk hasrat-hasrat dia tadi tu. Ada yang orang nak disedekahkan, ada orang yang ada harta yang nak dihibahkan, ada yang syarikat nak bagi kepada rakan ini, contohnya gitu. Yang ini I pegang untuk orang lain, bukan I punya. So kena pulangkan balik kat dia melalui kaedah apa. So benda-benda tu yang nak kena susun. Lepas tu nak kena sediakan apa? Kena sediakan peruntukan keuangan. Bila dia mati, harta-harta dia semua beku. Duit-duit semua beku. Duit dekat bank tak boleh keluarkan. Yang kaya dia. Habis waris-waris dia mungkin tak ada duit, tak banyak dia. So bila nak urus pusaka, dia bukan percuma. Kan? Nak percuma, nak menguruskan saja. Ada 3 kunci yang dia kena buka. Belum cerita pasal kunci lagi ayat. Kan? 3 kunci dia kena buka sebab semua harta dia akan terkunci dan perlu buka 3 kunci. Ini 3 kunci kena belajar ni. Kan nak bagi ilmu ni, nak kongsi ilmu ni. Tapi tak sempat ayat. Memang kena jumpa kat KPH ni. Boleh. So kan? Ya. So sebenarnya sorry ayat, untuk orang yang hidup, yang lepas mati ni, orang yang tak kesempatan, maka yang penting sekali lah waris boleh muafakat. Waris boleh bercakap, kan? Waris boleh berkumpul harta, dan dari situ dia boleh dapat, sama ada dia boleh dapatkan bantuan untuk kita bagi, orang kata apa, guide bagaimana nak urus sendiri, atau dia nak perlu perkhidmatan untuk kita bantu dia, kan? Untuk uruskan pusaka dia. Rancang harta, urus pusaka. Situ urus pusaka tu kita boleh bantu, sama dia nak pergi ke pejabat pusaka kecil ke, pergi ke high court ke,
pusaka kecil, pusaka ringkas atau pusaka besar, semua tertakluk kepada jenis harta dan nilai harta. Tetapi apa yang penting, waris muafakat, dan kalau diperlukan guidance, dia boleh rujuk pada camp. I'm a lot more, orang kata, very happy to share, how they can move forward from there, insyaallah. Ya. So ada satu komen ni daripada Zack Isaac, saya suka. Dah senaraikan semua harta tu, kau jangan lupalah senaraikan hutang piutang juga. Exactly. Kan? Thank you Zack, very very good. Sebenarnya tuan dan puan, ayat tak campur lagi kan. Itu senarai harta, senarai hutang. Belum lagi senaraikan bini yang lain. Aduh, itu yang ada cawangan 1, cawangan 2, cawangan 3, cawangan 4 macam mana? Ya, yang duk beratur kat balai polis nak minta permohonan untuk pergi ke rumah isteri kedua. Itu yang mungkin yang declare, yang tak declare belum kira tu lagi. Itu. Tapi dengan camp memang segala rahsia tersimpan. Maknanya dalam otak camp ni banyak rahsia. Yes. Siapa yang ada. Camp ni soalan nakal. Dalam 10 lelaki yang berpoligami yang camp bantu uruskan, agak-agaknya berapa yang dirahasiakan dan berapa yang dia open, dia bagi tahu isteri pertama dia? Ada 50-50 ada tak? Rasanya dalam pengalaman camp ni, I would say about 70-80 yang senyap-senyap. Yang senyap dia panggil underground. Underground. Yes. Wow. So orang yang underground ni penting. Pasal apa, kadang-kadang mereka ni kadang-kadang dia tak daftar kat sini pun. Dia menikah kat sempadan. Itu yang jadi masalah tu kemudian. Wow. So ada isu pewarisan kat situ, kan? Sebab apa, dekat sini tak ada rekod perkahwinan dia. So bagaimana mesti nak berjaga kebajikan keluarga kedua dia tadi tu. So di sini perancangan tu boleh menjaga, kan? Mungkin si suami tadi tu mencari masa yang sesuai untuk bercakap kepada isteri yang pertama. Mungkin dia perlu masa. So dia bolehlah hantar wakil seperti Tuan Cam untuk menyampaikan berita itu kepada isteri pertama. Ya, itu aku tak berani. Okey. Cam yang kena perambat. Sebenarnya isu ni dah makin kritikal kerana Syaiful Niza kata apa? Kahwin online. Tengok, itu hari ni Cam tak nak pakai baju Melayu. Lama pula kan suami aku ni berdepan dengan monitor. Aku terima. Tiba-tiba. Terima apa? Dan Abdul Ghaffar dia kata apa? Sahabat saya daripada Penang. Alamak, masuk topik poligami pula. Oh, topik ni kena ada 1 jam khas untuk poligami saja. Dan ada juga sahabat-sahabat yang sebelum kata apa? Tuan Cam ni memang jenis manusia yang suka sampaikan ilmu. 1 jam sepatutnya tak cukup Ahyat. Dia kena marah pula saya ni. Bagaimana pula kesian first wife ramai rahsiakan. Betul. Dia ke poligami pula ya. Iza Yusof, lain macam soalan Ahyat. Saya ni mewakilkan sahabat-sahabat kita. So Cam, kita pun dah sampai ke penghujung. Memang sangat-sangat best topik ini, rupa-rupanya bukan satu topik yang dry, yang kering. Saya fikir kerana kita dah jumpa ahlinya, kita dah jumpa orangnya. Cam, Akhir nak kata, Cam ada satu gift, satu hadiah yang diberi oleh Allah. Cam dapat menyerap kompleksiti tentang dunia pewarisan ni, dan Cam dia buat mudah. Cam, korang sahabat-sahabat perasan tak? Kalau Cam sebut, Cam akan kata, okey ada 3. Lepas tu ada 2, ada 4. Maksudnya, kami yang mendengar ni pun, dia mudah sangat nak mendengar. So Cam, kami sangat-sangat excited nak belajar lebih lanjut. Bagi anda yang nak belajar lebih lanjut, boleh pergi ke Convention Pejuang Hartanah online secara percuma. Ini ada 20 cikgu dan 20 topik yang best daripada segala, daripada pembiayaan, lawyer, cukai, lelong,
Memang kena pergi Ayat. Memang sebab cikgu-cikgu ataupun orang kata apa sifu-sifu yang Ayat kumpulkan ni memang ahli dalam bidang mereka. So kampus sendiri belajar, memang diorang hebat-hebat belaka. And thank you Ayat for creating this opportunity for me and also for everybody Malaysian supaya mereka dapat ilmu ini diserap agar memberikan kehidupan yang lebih baik kepada keluarga mereka, diri mereka dan masyarakat. InsyaAllah. Betul. So anda boleh pergi ke pejuanghartanah.com/kph2020. Saya ulang ya, pejuanghartanah.com/kph2020. Siapa yang dah daftar tulis, saya dah daftar. Siapa yang belum, saya nak daftar. Okey, tekan, kita dah pinkan link itu. So Cam, kita ni sangat bertuah dapat masa Cam 1 jam lebih sikit ni, dan kami sangat-sangat happy, banyak manfaatnya. So sebelum nak bagi kata akhir, bagaimana pula kami dapat bantu dan support Cam? What can we do to support you, brother? Terima kasih Ayat kerana berikan peluang untuk berkongsi ilmu ini. Sebab apa? Ilmu ini adalah satu ilmu yang bila sampai masa nanti akan ditarik, kan? So di sinilah sebenarnya kita nak bantu ummah. Dan ia satu perjuangan, kan? Pejuang pewarisan penyelamat ummah. Kerana kita pejuang pewarisan penyelamat ummah. Sebab apa? Sebab kita nak menyelamatkan ummah dari sudut ekonomi supaya ekonomi kuat. Untuk ekonomi kuat, individu kena kuat supaya harta itu dapat dikumpul, yang dikumpul itu dapat diwarisi. Sebab apa? Hanya 2 perkara je yang pasti. Satu, kematian. Kedua, cukai. Tuan Amsyari suka tu. Kan? So sekarang ia satu perjuangan, maka kita perlu perjuangkan ilmu ini. Pertama, bagaimana kita boleh sampaikan ilmu ini sebanyak mungkin kepada pemilik-pemilik harta kat luar sana. Dan tak semesti dia kena orang yang dah berumur. Orang muda sekarang ni pun, orang founder pun semua perlukan ilmu ini. Sebab apa? Sebab dia tidak, orang kata apa, syarat mati bukan tua. Syarat mati bukan sakit. Tetapi apa yang pastinya dia sayang keluarga dia. Sebab itu harta yang dia kumpuli jangan tunggu banyak. Sebab banyak itu relatif. Asal ada je dan dia sayang keluarga, start buat. Pasal apa? Sebab kalau dia tak buat, maka dia tidak ada peluang untuk buat. Dia tak boleh datang balik untuk betulkan balik pasal dah expire. Yang kedua, tak ramai yang ada ilmu ini. Yang tak ramai. Kenapa tak ramai? Kem ambil contoh orang takaful lah. Pejuang-pejuang takaful ni ada lebih kurang 80,000 kat Malaysia. Kita ada orang unit trust 70 ke 80,000. Tapi bila sebut ilmu pewarisan ni, orang yang berjuangkan ni sebenarnya sebelah tangan je ya. Mungkin 5,000 je seluruh Malaysia. Orang sebab itu dia. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam Malaysia ni ada 30 juta, 15 juta orang Islam, 8 juta yang boleh merancang. KL Selangor je 2 juta. No wonder lah ilmu ni tak sempat orang aplikasikan kerana ilmu ni tak sempat disampaikan kepada mereka kerana tak ramai yang boleh pergi berjumpa dan sampaikan kepada orang lain. Sebab itu kita perlu lebih ramai orang bersama dalam perjuangan ini. Belajar ilmu pewarisan ni bersama dengan tim Cam, kita akan ajar. Jangan risau kalau latar belakang bukan syariah, latar belakang bukan undang-undang. Kita di sini kita ada semua ilmu tadi tu, kita ajar as if you are from zero supaya pelan-pelan anda boleh memiliki ilmu tadi dan bantu ummah supaya mereka boleh merancang. Sama-sama dalam perjuangan kita perlu lebih ramai orang ilmu ini supaya lebih ramai mereka boleh bantu. Kalau seorang boleh bantu 100 orang. Kalau seorang boleh bantu, kalau 1,000 orang, dah 100,000 keluarga dah boleh bantu. Kalau 100,000 keluarga tadi tu ada 1 million saja, sudah 100 bilion. Tuan Ayat kita boleh bantu dan kita boleh elak supaya harta yang beku tadi tu kita boleh prevent supaya dia tidak beku lagi dan kita boleh pastikan harta itu boleh berkitar dan supaya dia boleh memiliki hartanah dan terus memiliki hartanah secara berterusan, insya-Allah. Wow. So kita nak lebih ramai lah pejuang-pejuang pewarisan ini. Dan macam mana tu dia orang nak hubungi? Boleh berhubungi di nombor kat sini dekat sini dekat nombor Cam 01660888880 ataupun boleh pergi ke website Cam www.kausawealth.com
kausarwealth.com. So kat situ ada apa nama call to action, mana sama ada dia nak taklimat di tempat mereka, ataupun dia orang nak khidmat rundingan, ataupun dia orang nak menjadi seorang perunding, maka boleh isi maklumat kat situ dan kita akan hubungi secepat yang mungkin. Sekarang ni ramai orang cari peluang sebab mungkin tidak ada peluang lagi, syarikat mereka bekerja terpaksa ditutup ke, kan, orang mencari additional income, dan ilmu yang mereka dapat ini mereka boleh aplikasikan untuk diri mereka dan keluarga mereka, dan dia boleh kongsi dengan kawan-kawan mereka. Sebab apa? Sebab ilmu ini sangat dekat, sangat penting, kan? Dan benda ni yang dia boleh connect immediately to their friends. Kan nak begitu, dalam team camp daripada umur late 20s ke 60-an, ada yang pernah masuk, ada yang GM, ada yang CEO sebelum ni. Camp cakap, you are already like financially free, why do you still here? Dia kata, kerana camp ilmu ini I nak bantu kawan-kawan I nak sampaikan kepada mereka sebab I tahu dia tak tahu, kan? So dia lebih kepada bukan hanya pendapatan tetapi sebagai satu fardu kifayah. So jemput semua untuk bersama-sama dalam perjuangan ini bersama camp, bersama tim Ahyat yang juga bersama dalam tim Kausar untuk bantu orang Islam merancang pewarisan, rancang harta, urus pusaka. Kini lebih tepat dan mudah. Wow. Okay. So macam itulah tuan-tuan dan puan. Saya memang tak sabar ni sesi Tuan Kem di Convention Perjuangan Hartanah. Ramai yang kata dah daftar, yang nak daftar. Ramai juga yang macam daripada tim Kausar yang sedang, lama tak jumpa lah, apa khabar, how are you, lain macam. Kita menjadikan platform kita ni sebagai tempat nak bersilaturahim. Alhamdulillah, Kausar Wealth teguh berjaya. Dan sudah tentu ni di seluruh Malaysia lah, Kem? Ya. Yes, seluruh Malaysia kita ada lebih kurang hampir 300. Kita ada di JB, kita ada di di Sabah, kita ada di Kelantan, kita ada di Melaka, kita ada di Negeri Sembilan dan seluruh Malaysia. Sekarang ni bukan sekadar nikah haja online, kita boleh buat akad hibah online, Ahyat. Tu dia. Exactly. Yes. Dan klien-klien kita ada juga di luar negara, di Oman, di Abu Dhabi, di Australia, kan? Kerana mereka bekerja di sana tetapi harta mereka kumpul bawa balik kat Malaysia. So sekarang ni boleh go global, Ahyat, global. So kita boleh bantu, ya, insya-Allah. Wow, okey. Macam itulah tuan. Tuan-tuan dan puan, saya sangat setuju tak kita sangat best hari ni? Adakah Tuan Kem ni best ke best sangat? Boleh tak anda tulis? Tuan Kem best sangat, Tuan Kem macam K-drama, Tuan Kem macam handsome sangat, Tuan Kem awesome sangat. Boleh tak tulis? Boleh tak kita nak puji Tuan Syam ni, nak raikan Tuan Syam, Tuan Kem. Ada juga yang tanya ni, Penang ada tak? Penang. Inilah Tuan Gafar. Penang mai. Kita nak growkan tim Penang ni dengan tim Gafar. Dia berminat ni Tuan Kem. Terbaik. Penang ada. Alright, so Iza Yusof, thank you so much. Iza yang juga thank you Sifu semua, kan? MK ada, siapa lagi yang ada semua, terima kasih kerana ikut serta. Thank you Ahyat. Okay, ni Azim Sulaiman, dia tak nak cakap best sangat, dia cakap best gila. Azim, awesome. Okay, Zahasni. Terima kasih Pak Kem ni. Ada orang dari Indonesia kan ni? Masya Allah. Ada yang K-pop, mantap, macam-macam lah. Okay. We need more ke we need more? Lian Asmi, you need more. Okay, don't worry. If you need more, let's go to Convention Pejuang Hartanah. Tuan Kem nanti ada nak cerita pasal SOP dan sebagainya. Itu sangat-sangat best. Kita menantikan program itu nanti. Dan 6 hari bulan sehingga 10 Mei nanti anda akan dapat jadual penuhnya nanti. So, Tuan Kem, you are amazing lah. Thank you so much. Terima kasih atas perkhidmatan ini. So, kita dah terlajak pun lebih 13 minit dah terlajak. So, okay, kita akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi akan datang. Sehingga minggu depan pun Ahyat dah susun The Ahyat Ishak Show bersama dengan sahabat-sahabat hebat yang lain. Dan sudah tentu kita tak sabar nak menantikan Convention Pejuang Hartanah minggu hadapan. So daftar laju-laju dan kita support Tuan Kem dan segala perjuangannya yang sangat-sangat murni itu. So sehingga kita berjumpa dalam siri-siri Ahyat Ishak Show yang akan datang. Saya nak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Yeah.